Okey, kita mulakan dulu dengan tabayyun itu sendiri. Okey, tabayyun daripada perkataan asalnya bahasa Arab, iaitulah root wordnya ataupun dasarnya, masdarnya berkaitan dengan al-bayan. Bayan bermaksud penerangan, benda yang terang, jelas, tidak ada sebarang yang mengelirukan. Itu bayan. Kita punya Menteri Agama pun dia punya penulisan dia pun kita kenal dengan bayan linnas, penerangan, penjelasan kepada manusia. Itu al-bayan. Maka bila berlaku sebarang bentuk kekeliruan, confusion, benda yang macam celaru, keliru, maka dia memerlukan kepada satu usaha, effort untuk menjelaskan, untuk menerangkan. Dan biasa bahasa Arab, benda-benda yang bersifat tindakan, action, bersifat effort, usaha, biasanya pada perbuatan dia ada huruf ta dekat depan tu. So jadilah ta kat depan, kemudian untuk menunjukkan ada aktiviti yang bersungguh, biasanya ada benda-benda yang bersifat tasydid kat belakang tu. Maka daripada bayan jadi tabayyun. Bayyana yubayyinu, tibyan. Ni tabayyun. Maknanya kita ada satu usaha untuk mencari ataupun mencerah sesuatu yang bersifat tak jelas, tak pasti. Maka di situ datang perkataan tabayyun, lebih merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka dia bersifat satu arahan. Saya cuba ringkaskan perbincangan kita pada petang ini. Nak cuba tengok sikit dari sudut macam mana perkataan fatabayyanu itu pun sebenarnya memberikan satu gambaran bahawa wahai orang-orang yang beriman. Satu itu, mudah-mudahan kita semua orang yang beriman menjadikan itu satu attitude kita, satu sikap kita. Sebab itu benda-benda yang tengok bila kata siapa yang belajar tafsir dia akan dapat beza, ataupun ulumul Quran dapat beza. Ayat ni ayat Mekah ke ayat Madinah? Bila kata ya ayyuhan nas, ayat tu biasa general. General biasa umum, cerita-cerita kat Mekah. Bila level Madinah, ayat tu sangat spesifik. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in. Oh, kalau kamu dapat berita ada datang kepada kamu seorang yang terdedah kepada kekeliruan atau terdedah kepada dosa, fasik, benda yang salah, bercanggah, bawa tu sampai kepada binaba'in dengan satu berita, khabar, maka sikap kita orang mukmin nombor satu fa. Allah guna perkataan fa. Dalam bahasa Arab bila ada fa ni merujuk kepada sesuatu itu terus dibuat. Fa'ut ta'qib, dia terus on the spot. Dapat je, itu nombor satu kita kena buat. Maka bila dapat je berita fa, nombor satu bila dapat bukan terus terima, terus tabayyun dulu. Dan bila pula digunakan perkataan tabayyanu, plural, jamak macam amanu, maka semua kita bila dapat je satu khabar, okey, nombor satu yang kita kena buat, kita kena double check. Kita kena reconfirm, betul ke ni dapat kat mana ni? Aku dapat kat FB. Hati-hati, fatabayyanu, check dulu betul ke tak. Ni zaman sekarang macam-macam. Nak kata benda tu benda yang tak clear pun macam-macam yang muncul. Istilah-istilah apa, scammer muncul, hoax lah, apa benda macam-macam. Istilah-istilah kata benda ni betul ke tak kita pun handphone dapat nombor. Apa kita buat nombor satu? Bila nombor yang kita tak kenal keluar, appear dekat kami handphone, siapa call? Itu nama tabayyun, kita terus check. Hati-hati, jangan terus angkat, terus jawab. Mampus kena scammer, tahu-tahu duit hilang lah apa bagai. Hati-hati, fatabayyanu. Maka sebab itu menjadi asas kepada kita orang mukmin, bila dapat je satu khabar, satu berita, check dulu. Ni lagilah macam-macam lah isu. Dapat berita namanya, minta maaf, Ustaz, benda ni bukan fitnah pun.
Habis tu ni gosip je. Ni perkataan-perkataan yang nampak macam lunak, macam okey je kot. Tak, perkataan gosip itu sangat berhati-hati. Ala ustaz persepsi je kot, hati-hati. Ini semua perkara-perkara yang mengundang kepada fitnah. Benda-benda yang mengelirukan, menyebabkan orang jadi confused. Lagi pula kita tahu kita ada macam-macam akta untuk melindungi berita tidak berita palsu, berita tak benar dan sebagainya. Orang dah pandai pula. Orang yang buat law ni biasa dia lah yang preach the law. Dia akan langgar undang-undang. Maka cara macam mana? Dia tahu, alamak ni kalau kita buat kena fitnah. So buat apa? Buat ayat tapi kat belakang dia tak ada soal. Menimbulkan akhirnya dia tak tanda soal, tapi sebenarnya membawa maksud. Itulah maksud sebenar. Tapi bila buat tanda soal, tak boleh kena saman. Ni antara kelicikan yang sedang berlaku, yang mana sebenarnya bau-bau kepada fitnah, bau-bau kepada create confusion, itu mengundang benda yang tak baik dalam masyarakat. Sebab itu bila Allah sebut ya allazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hujungnya Allah kata, hati-hati, boleh jadi benda itu akan memberikan kesan yang buruk. Sahabat-sahabat, tak payah pergi jauh lah. Kita dalam konteks kuis, cukup kuis. Tiba-tiba keluar je satu berita, kuis tidak akan beroperasi hingga 2022. Agak-agak macam mana respon students, parents, lecturers? Contoh je ni. Ini Ana cakap ni pun boleh mengundang kepada persepsi ni, hati-hati. Tapi benda-benda ni lah kadang-kadang Allah Akbar. Itu belum cakap lagi pasal benda-benda yang tersebar dengan segala macam. Inilah zaman sekarang, FB, Twitter, apa orang kata dengan fake account lah apa. Semua ni mengundang. Dan just imagine benda itu berlaku dalam bentuk organisasi. Benda itu berlaku dalam bentuk keluarga, suami, isteri. Suami pergi kerja, isteri dapat maklumat. Suami kau ke nama ni bla 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 lah. Kenapa? Lah sorry lah, aku silap lah. Aku dengar nama tu lah yang ada affair dengan bla 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 bla. Ambil. Hati-hati, benda itu akan mengundang. Agak-agak tenang tak isteri tadi tu. Sama juga dengan kita. Contoh kalau ingat masa mula-mula dapat cerita pasal COVID-19, macam-macam berita tersebar sana sini. Sebab tu sampai ke peringkat antara usaha yang dibuat oleh pihak berkuasa, ada apa, sebenarnya.my ke apa lebih kurang, untuk nak kekang SKMF pun terpaksa main peranan. Tu belum cakap tentang isu ekonomi, isu politik, isu sosial, penuh tersebar. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam, dapat satu apa-apa khabar berita, cek dulu. Maka apa yang boleh kita kaitkan dengan Ramadan? Alhamdulillah, Ramadan cantik sangat. Sebab antara intipati yang kita lakukan, aktiviti utamanya adalah puasa. Puasa ni dari sudut bahasa Arab memang as-saum, tetapi dia punya asas adalah al-imsak. Imsak ni maknanya hold, tahan. Sebab itulah puasa sangat mengajar kita erti tahan diri, tahan mata, tahan mulut. Cuma bila orang cakap tentang tabayyun ni, biasa orang kata mulut. Cuma dalam suasana hari ini semua terlibat. Mata yang dapat berita, dia dulu kena cek. Mulut akan berpotensi untuk cakap. Tapi hari ini tangan jari jemari ini sangat mudah untuk forward. Benda-benda yang akhirnya kata betul lah, puasa sangat mengundang dan mengajar diri kita untuk menahan diri. Wallahu alam, antara benda solution lah kalau boleh saya pergi gambarkan, antara sepatutnya yang menjadi budaya dalam masyarakat, bukan kita gairah seronok untuk dapat dan share maklumat. Minta maaf, maklumat tu penting betul, tapi sepatutnya yang menjadi passion masyarakat kita, nombor satu bukannya maklumat, tapi ilmu. Berebut nak ilmu, bukan berebut nak maklumat. Sebab maklumat sangat bercampur aduk. Silap-silap dalam satu hari 24 jam Allah bagi, banyak yang sampai kepada kita maklumat tak betul. Kemudian kita sebar, dan tantah yang kita sebar itu dalam setengahnya itu memang tak betul. Tiba-tiba ada pula secara tak sedar, tak sengaja benda tu sampai kepada kita betul, tapi kita sebar pula dalam keadaan tak betul. Itu pun boleh atas nama tersilap.
tersilap. Kita dengar ada orang nak sampai kat rumah kita bla 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 bla, tiba-tiba kita silap faham. Macam tu betul. Aku tak datanglah rumah kau ni. Contoh kita kata ayat gitu, simple je. Tiba rupanya maksud orang tu, aku tak datang rumah kau raya ni. Tiba-tiba yang tu sebar panjang, kita pun kita tahu dia tu dah tak nak datang rumah aku, bla bla bla. Mudah sangat nak mengundang benda-benda yang tak betul. Sebab tu antara caranya, kalau kita perasan dalam Quran sendiri, kita diajar untuk jangan mudah sangat bermain dengan assumption. Jangan buat assumption. Sebab tu dalam Quran, tengok sahabat nak buat apa-apa, dia tanya Nabi. Sebab tu dalam Quran, antara perkataan yang kadang-kadang mudah untuk kita jumpa adalah perkataan Allah sebut yas'alunaka. Communicate. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil marid. Banyak yas'alunaka dalam Quran. Apa maksud yas'alunaka? Mereka, para sahabat, bertanya kepada Nabi. Sahabat kot pandai, duduk hari-hari dengan Nabi, ijtihadlah sendiri. Tapi selagi mana Nabi ada untuk nak reconfirm, nak pastikan mereka tak buat salah, mereka tanya dulu, harta rampasan nak perang ni nak buat apa? Alah, pandai-pandai lah kau pegang, kau buat sendiri. Tak, tanya dulu Nabi. Orang yang perempuan datang haid nak buat apa? Boleh tak kita nak buat macam ni? Orang Yahudi macam ni, kita ikut je orang. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka tanya Nabi kerajaan. Tak payah menimbulkan suasana tak tenang orang. Betul ke? Tapi minta maaf, kadang-kadang bab-bab politik itu yang berlaku. Minta maaf. Bab bisnes, ekonomi, main spekulasi, minta maaf. Benda-benda semua benda-benda mengundang kepada dosa kalau kita tak kontrol dengan betul. Ni satu-satu tukar kerajaan. Ni bila lagi? Lepas ni pula, lepas ni pula. Timbulkan suasana tak tenang. Dah mula. Na'udzubillah, itu mencakap soal beli tak belilah orang. Na'udzubillah. Ni benda-benda kita kena jaga. Minta maaf saya cakap terus terang benda-benda macam ni. Sebab tu dalam Islam, semua benda ada dosa pahala, ada syurga neraka. Ni kadang-kadang dalam bentuk bekerja pun, kita tanya, tapi tanya itu sebenarnya bukan tanya yang betul. Tanya dengan nada untuk menyebarkan berita palsu. Na'udzubillah. Yang ni kena tabayun. So kita dapat satu sumber berita, dapat contohlah daripada staff kita. Staff kita phone forward, kita pun dapat. Janganlah kita pula orang pertama, kita lagi pula kita ada apa kita panggil authority. Kita ada power. Nama kita besar. Kita tanya pula dekat public. Betul lah, kawan tu dah memang dapat, tapi tengah duduk tabayun. Betul ke berita ni? Pak, ada nama besar, sebut benda yang sama. Betul. Untuk itu saya nak kongsikan sikit cerita. Apa peristiwa yang berlaku ke atas Nabi SAW. Peristiwa apa tu namanya? Hadisul Ifk. Ni memang fitnah terus. Memang satu benda yang bersifat dosa yang sangat besar. Cerita Hadisul Ifk, ana kira ramai orang tahu. Cuma ana nak cuba highlight sikit benda-benda yang boleh difahami dalam bentuk penyebaran berita yang tidak benar ini. Apa dia? Balik daripada perang Bani Mustalik, masa tu kebetulan yang ikut perang bersama dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. On the way back, nak balik dah, singgah dekat satu tempat. Aisyah pun turun daripada dia punya tunggangan. Zaman tu kan zaman yang bawa macam apa, duduk atas bahu tu yang macam apa nama tu, anak tak ingat lah. Kalau cerita zaman dulu-dulu tu selalu kita dapat bayangkan macam kayu, lepas tu duduk dekat atas. Maka sahabat-sahabat junjung benda tu. Maka sampai kat satu tempat, kalau kita kata tempat rehat lah, zaman sekarang ala-ala R&R macam tu, Aisyah pun turun selesaikan hajat dia. Takdirnya masa nak patah balik dekat tempat kenderaan dia tu, Aisyah, alamak, ada barang kemas dia tercicir, tertinggal. Maka Aisyah patah balik. Masa itulah sahabat-sahabat, kan zaman tu zaman sangat jaga bab hijab, tak tahu siapa duduk dalam. Maka diorang angkat dengan assumption mereka Aisyah dah ada dalam tu, maka diorang angkat dalam keadaan tertutup. Aisyah keluar daripada tempat tu, dah tak ada dah, semua dah gerak. Bila semua dah gerak, Aisyah pula menjaga. Aku perempuan, aku tak nak jalan sorang-sorang, nanti lagi mengundang fitnah. Tak apalah, nanti diorang balik lah ikut. Lebih kurang macam tu cara fikir. Maka masa tengah tunggu sorang-sorang, yang sahabat semua dah gerak dah, datang seorang sahabat, kalau kita zaman sekarang ala-ala marshal gitulah. Dan memang Safwan bin Mu'attal sahabat ni memang
agak terkenal, biasa memang dia akan jadi orang yang sedikit lambat. Dia kira sweeper lah, datang lambat. Maka bila lalu dia kata, alamak, ini aku kenal ni Aisyah. Dia dengan tunggangan dia. Maka dia sampai dekat Aisyah, dia tak cakap sepatah, Aisyah pun tak cakap sepatah, tapi mereka kenal. Oh, ini isteri Nabi ni. Nak kata sangat menghormati. Zaman sekarang minta maaf lah, kadang-kadang lelaki perempuan cakap lebih kurang gurau, tak ada batas. Ni sama-sama kita jaga. Ni contoh yang sangat baik. Safwan tak cakap banyak, tak ada mulut pun. Dia turun daripada tunggangan dia, rendahkan binatang tunggangan dia, bagi signal suruh Aisyah naik. Cakap apa pun tak. Aisyah pun naik, jalan. Dengan Aisyah melihat, oleh ni orang dipercayai, daripada aku seorang-seorang lagi macam-macam. Maka jalan. Aisyah duduk dekat atas, Safwan duduk kat bawah, jalan. Jalan, balik ke Madinah. Rupanya balik dekat Madinah, dipendekkan cerita, viral orang cerita Aisyah buat sumbang dengan Safwan bin Mu'attal. Gila kot cerita macam tu. Aisyah kot isteri Nabi, anak kepada Saidina Abu Bakar Siddiq, tapi itu yang berlaku. Viral, habis kecoh cerita. Orang buat macam ni diringkaskan cerita. Nabi kalau nak kira dia sebagai suami, bila lah isteri dia, tapi dia dalam masa sama adalah pemimpin sebuah negara. Maka dia tak boleh nak ambil jalan pintas, oh lah isteri aku kot, apa tak percaya. Kalau nak kira boleh, tak. Nabi tunggu, Nabi tabayun, Nabi dapatkan wahyu, Nabi apa, tak ada datang. Abu Bakar lagi pening, anak aku kot, isteri Nabi kot. Abu Bakar pun, macam mana nak buat. Aisyah agak emosi sebagai seorang perempuan, bawa diri, sedih, sampai ke demam dan sebagainya. Nabi pergi ziarah, tapi ziarah sebagai orang yang sakit, tak ambil side semudah itu. Diringkaskan cerita, akhirnya Allah turunkan ayat menjelaskan peristiwa tersebut. Surprisingly, ataupun kalau kita kata soalannya, macam mana orang boleh percaya? Ini isteri Nabi tu, orang boleh buat cerita macam tu. Isteri Nabi orang buat cerita. Buat apa? Bukan buat dosa kecil, dosa besar pun orang boleh percaya. Ni nak highlight sebagai pengajaran. Apa dia? Betul, bila kita selidik, korek-korek, yang bawa mulutnya adalah Abdullah bin Ubay. Ni bapa segala munafik. Soalnya, macam mana orang boleh percaya? Kalau mulut tu memang mulut penipu, orang tak percaya. Tapi hati-hati, dekat sini pengajaran untuk kita bersama. Minta maaf kita yang bergelar ustaz, bergelar pimpinan masyarakat, pemimpin organisasi. Minta maaf, ambil pengajaran. Antara benda yang bila saya kaji balik, kenapa orang boleh percaya, rupanya ada watak-watak orang-orang baik, watak-watak figure-figure yang dipercayai termakan cerita Abdullah bin Ubay. Ini ada 3 orang kalau yang saya dapat. Yang pertama, namanya adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ni siapa? Dia seorang penulis yang terkenal. Maknanya kalau kita zaman sekarang, dia blogger, dia jurnalis, orang tertunggu-tunggu tulisan dia. Kemudian dalam tulisan dia pula ada sekali berbaur seperti, maknanya tidak clear. Tapi bila orang baca, timing kau tulis bab ni, betul, ini mesti Aisyah buat, ini mesti tuju Aisyah. Hati-hati, sebab tu kadang-kadang minta maaf, jangan buat sesuatu yang create confusion, mengundang perception. Kalau kita guna bahasa lain, membuka pintu fitnah. Contoh macam mana boleh mengundang pintu fitnah? Kita tak pasal-pasal pergi kat disko. Aku tak minum, aku tak buat apa-apa dosa, aku duduk dalam tu je, aku nak tengok. Hati-hati, kena buat dalam bentuk yang betul-betul clear, apa tujuan buat, report kepada siapa dan sebagainya. Jangan mengundang pintu fitnah. Ini bahaya. So, Hasan bin Thabit punya tulisan, ada sekali itu orang boleh menghidu. Ini macam nak kata Aisyah. Jadi orang kata, siapa tulis? Hasan bin Thabit. Alamak, dia mesti betul. Maka orang percaya. Yang kedua siapa? Yang ni seorang yang sangat dekat dengan Nabi, namanya Hamnah bintu Jahshin. Hamnah bintu Jahshin. Yang ni siapa? Yang ni lagilah. Siapa? Ipar Nabi, adik-beradik kepada Zainab bintu Jahshin, isteri Nabi. Ni nak kata hati-hati. Kita rasa kita nobody, tapi you are somebody. Bila tiba-tiba orang dapat cerita, siapa cakap Aisyah buat macam ni? Kalau orang kata Abdullah bin Ubay, kau yang tu pun kau percaya ke?
teruk sangat kau ni. Tapi bila kata siapa cerita, ipar Nabi kot, yang tu jadi orang, alamak, Hamnah bintu Jahsy, Zainab punya adik-beradik. Yang tu bila orang korek-korek balik, rupanya ada perasaan Hamnah ni niatnya baik, cuma akhirnya terperangkap dalam perasaan. Apa dia? Hamnah ni kan adik-beradik kepada Zainab. Dalam isteri-isteri Nabi, nama Aisyah sentiasa menonjol. Maka beliau melihat asyik nama Aisyah je, bila nama Zainab nak menonjol sebagai isteri Nabi. Maka ini peluang rupanya untuk macam nak menonjolkan sebenarnya Zainab lebih baik dan sebagainya. Yang tu akhirnya menjadi satu tamparan yang sangat hebat. Sebab tu Allah sebut, bila sebut tentang ifk, Allah kata sebenarnya yang bawa cerita-cerita ini adalah orang di kalangan kamu juga. Usbatun minkum, mereka tu di kalangan kamu. Apatah lagi yang ketiga, orang yang sangat dekat dengan Aisyah, sangat dekat dengan Abu Bakar, namanya Mistah bin Uthathah. Sebab tu kadang-kadang fitnah ini datang daripada dalam kita juga, bukan orang luar, di kalangan kita. Sebab tu Mistah bin Uthathah ini, dia adalah orang yang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pelihara. Dia bawa dari Mistah bin Uthathah ni daripada Mekah, bawa hijrah, pergi perang Badar, pelbagai bawa. Nak kata macam tu punya Nabi Abu Bakar As-Siddiq jaga, pelihara, tiba-tiba Mistah termakan. Cuba bayangkan tuan-tuan, siapa bawa cerita ni? Kau jangan main yang bawa cerita ni, anak dah macam anak Abu Bakar sendiri, dah macam adik-beradik dengan Aisyah, takkanlah dia nak buat cerita mengarut. Tapi itu dia yang berlaku. Mistah termakan cerita itu, maka dia bawa. Yang tu yang sampai ke peringkat dalam surah An-Nur, Allah tegur. Kenapa? Abu Bakar bila tahu cerita ini, Abu Bakar jadi sangat marah kepada Mistah. Bayangkan sahabat-sahabat, tuan-tuan, orang yang kita jaga, kita pelihara, kita bawa, tiba-tiba at one stage dia sendiri yang tikam kita. Abu Bakar bersumpah masa itu, aku takkan pelihara kau, takkan bantu kau, takkan jaga kau, pandai-pandailah kau survive sendiri. Itu je, bukan kata bunuh ke tak. Tapi Abu Bakar punya marah, dia bersumpah macam tu. Allah turunkan ayat tempelak teguh keputusan Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli wassa'ah minkum. Tak sepatutnya orang yang Allah berikan kelebihan dan kelapangan tiba-tiba bersumpah tak nak bantu orang yang berada di sekeliling kamu, kaum keluarga kamu sendiri. Nak katanya apa? Ya, Mistah bin Uthathah salah, tapi tindakan Abu Bakar yang mengeluarkan sumpah sebegitu rupa juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Poinnya apa? Rupa-rupanya kadang-kadang berita yang tidak benar create confusion dengan orang lain, orang keliling kelalang kita. Dalam bentuk organisasi, jangan cepat sangat tuduh kompetitor kita yang buat cerita tak betul. Kadang-kadang dalam office kita sendiri yang bawa cerita tak betul. Dalam bentuk rumah tangga, jangan terus pergi kepada apa istilahnya kita panggil orang ketiga. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita sendiri tu sebenarnya ada pintu-pintu yang mengundang kepada silap faham, fitnah dan sebagainya. Sebab tu untuk akhirnya sebagai pengajaran, betul Ramadan inilah masa yang sangat baik untuk kita develop diri kita, jaga mata, jaga mulut, jaga tangan, jaga telinga. Sebab tu betul lah Ramadan ni antara benda yang besarnya berpuasa, dan puasa tu Allah ajar la'allakum tattaqun. Puasa ni macam satu proses je, tapi outcome yang kita nak adalah takwa. Takwa ni apa? Dia sangat-sangat ada perasaan takut kepada Allah. Dia sangat jaga diri dia. Nampak dosa, dia terus jauhi diri. Dia tidak gopoh. Sebab tu kadang-kadang fitnah ni tersebar disebabkan kita gopoh, dapat terus forward. Benda-benda sama-sama lah kita jaga. Jangan cepat sangat nak buat keputusan ataupun tindakan yang akhirnya mengundang kepada silap faham. Dan kita nak buat apa-apa, fikir banyak kali, banyak lapis. Jangan mudah sangat buat tindakan yang akhirnya na'udzubillah mengundang persepsi yang mengundang yang tak baik dalam persekitaran kita. Dan last sekali sebagai penutup, kadang-kadang orang kata gini, Ustaz, benda betul, apa salah nak beritahu? Yang tu betul, tapi benda yang betul, benda yang benar tak mestinya baik untuk disebar. Ustaz, ni bukannya fitnah Ustaz, betul. Contoh apa? Kita cerita kat kawan kita perihal rumah sebelah kita. Kau tahu tak rumah sebelah aku gini. Kau ni tak baik lah.
Kau ni fitnah. Apalah fitnah? Betul. Aku tak rumah sebelah aku, office sebelah aku buat macam ni, department sebelah aku buat macam ni. Aku tak tipu. Betul, benda tu betul. Tapi rupanya kita sedang mengumpat. Hati-hati. Dia tak masuk kategori fitnah, tapi masuk kategori mengumpat. Dan minta maaf, kadang-kadang ada benda yang betul, tapi tak perlu pun sebenarnya kita bagi tahu. Sebab tu untuk layer yang terakhir, bukan setakat tabayun, akhirnya kita buat pertimbangan. Benda ni betul, tapi perlu kena beritahu kat orang. Ada benda yang sebenarnya lebih baik tak perlu beritahu orang, kalau tak mengundang apa-apa kebaikan pun. Sebab tu akhirnya pertimbangannya bukan setakat benar yang kita sebarkan, tapi biar benda tu benar, betul dan baik untuk disebarkan. Kalau benda tu kadang-kadang betul, tapi bila menggunakan fitnah yang lain, menggunakan kemarahan orang, sama-sama kita buat pertimbangan yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Ana kira sekadar itu saja perkongsian kita pada petang ini. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita terus jaga mulut, jaga mata, jaga tangan, jaga hati. Sebab tu Imam Al-Ghazali kata puasa ada 3. Pertama, puasa orang awam, orang umum. Kedua, khusus. Ketiga, khususil khusus. Orang awam macam mana? Dia puasa sekadar dapat lapar dahaga. Kita harap-harap mudah-mudahan dah umur peringkat 30, 40, 50 tahun ini lain dah puasa kita. Bukan setakat nak kejar paling lapar, nak kurus, nak diet, tak, itu bukan level kita. Mudah-mudahan nak orang lain tu terpulang. Level kita mudah-mudahan kita bukan level tu, masuk level khusus. Khusus kita jaga mata, jaga mulut, jaga telinga. Dan harap-harap benda itu kita dapat kembang bukan hanya bulan Ramadan, lepas Ramadan. Kalau level yang ketiga, khusus, puasa kita bukan setakat jaga mata, jaga mulut, jaga ni, tapi kita jaga kita punya pemikiran, kita jaga hati. Jangan terdetik nak fikir ni dosa, cepat, belum tengok, belum buat, belum apa, kat sini kita dah rasa dah fikir betul-betul. Sebab tu akhirnya puasa dia bukan level bawah. Dia bukan setakat fikir pasal perut dan bawah perut, tapi dia benda yang tinggi kat sini, hati kita dan pemikiran kita. Yang ni kita nak jaga mudah-mudahan. Ini tak Islamik, ini dosa, ni pahala. Kat sini yang menjadikan kita orang yang bertakwa. Dia betul dia punya ilmu, dia punya iman, dan betul dia punya amal. Sebab tu mudah-mudahan sebagai penutup saya nak katakan, cantik tuan-tuan Ramadan ini Allah jadikan kita, sebab dia benda yang berterusan 30 hari. Orang putih kata benda yang 30 hari diulang-ulang, dia akan create new habit dan dia mematikan habit yang kita tak nak. Tapi kalau benda tu kita ulang-ulang selama 100 hari atau 90 hari, yang itu create lifestyle. Walaupun tu kata-kata orang putih, tapi bagi saya ada kemanisan dalam kita berbincang. Kenapa? 30 hari Ramadan, tuan-tuan bayangkan 30 hari kita bersahur pukul 5 kita bangun. Saya percaya datang satu Ramadan, kita dah tak payah dah nak set alarm, sebab dia jadi habit, automatic pukul 5 kita bangun. Cuma bulan Ramadan kita bangun untuk sahur, luar Ramadan kita bangun terus tahajud dan buatlah ibadat-ibadat yang boleh. Dia waktu-waktu berharga macam tu. Tapi percayalah benda yang 100 hari, sebab tu minta maaf kita target 1 Syawal, tapi bagi saya alangkah baik kita pergi jauh lagi. Kita bukan setakat target 1 Syawal, jom kita target 10 Zulhijjah, kita pergi lepas raya haji. Cuba bayangkan tuan-tuan, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, 30 hari, Ramadan, Syawal, Zulkaidah 90 hari, Zulhijjah 10 hari, 100 hari. Kalau kita dah boleh puasa, kita boleh jaga mata, jaga mulut dalam masa bulan Ramadan, kita kekalkan terus sampai Zulhijjah, insya-Allah kita pada hari raya haji kita punya takbir lebih luar biasa. Sebab tu takbir raya hanya habis bermula malam raya, berakhir dengan pagi Syawal, naik mimbar lah khatib, habis takbir raya. Tapi bila masuk raya haji, takbir kita bukan 1 malam, bukan 2 malam, bukan 3 malam, sampai hari tasyrik kita boleh bertakbir raya. Tapi mudah-mudahan itulah kemenangan besar umat Islam. Kita jaga betul-betul mulut, mata, dan mudah-mudahan jagalah jangan kita sama-sama terjebak dalam dosa-dosa yang tak sepatutnya. Terima kasih semua, khususnya yang menyinggah di sini. Ada Ustaz Wan Fakhrul Razi, masya-Allah, ahlan wa sahlan. Haji Fendi, masya-Allah. Okey. Rizki, masya-Allah. Okey, dan Raida. Terima kasih semua. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam perkongsian ini. Yang baik semua daripada Allah. Yang salah, silap, kurang, kelemahan diri anak sendiri, dan minta maaf semua. Sama-samalah kita jaga kita, dan terus kita berdoa, bermunajat
di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah angkat wabak COVID-19 dan berikan yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.